Assalamualaikum dan salam sejahtera, sidang hadirin yang dihormati. Selamat bertemu dalam simposium kita pagi sesi kali ini. Simposium kita akan dimulakan sekarang. Saya akan mengambil kehadiran simposium pertama bagi wakil delegasi Rusia. Saya hadir. Baik. Kedua, wakil dari delegasi Amerika Syarikat. Hadir. Baik. Ketiga, wakil delegasi daripada China. Hadir. Baik. Beralih pula kepada wakil delegasi Malaysia. Ya, hadir. Baik. Simposium kita akan beralih kepada penetapan agenda. Usul yang akan dibahaskan pada hari ini ialah Order Baru Dunia merupakan penjajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? Baik, simposium diteruskan lagi ke sesi perbahasan terbuka. Dipersilakan wakil dari delegasi Rusia untuk membahaskan usul ini. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya mewakili Rusia tidak bersependapat bahawa Amerika Syarikat maafkan saya. Boleh dengar semua? Boleh? Okay. Saya mewakili delegasi Rusia tidak bersependapat bahawa Amerika Syarikat merupakan penjajah dunia baru pada masa akan datang. Hal ini kerana saya boleh menceritakan peristiwa yang baru-baru ini sahaja berlaku, iaitu perang antara Rusia dan Ukraine. Ketika perang ini ia pada mulanya ialah merupakan peperangan antara kecil-kecilan. Apabila lama-kelamaan dia telah bertukar dengan cepat menjadi konflik global. Konflik global sehinggakan satu dunia tahu apa yang berlaku antara dua negara ini. Salah satu kemungkinan hasil daripada ini ialah penjajahan semula Order Baru Dunia setelah 3 dekad berada di bawah kuasa tunggal Amerika Syarikat. Sememang-memangnya terdapat ramalan yang banyak dan yang semakin jelas tentang agenda Order Baru Dunia yang akan datang, yang boleh menyatukan Rusia dan China pada tahap tertentu, India dan banyak lagi negara lagi di bawah panji yang sama. Saya berdapat satu fakta, iaitu pada 30 April lalu, Sergei Lavrov, anda kenal siapa ini? Ia merupakan dia telah pergi lebih jauh dengan menegaskan dalam temu bual dengan agensi berita rasmi China, Xinhua, bahawa perang Rusia dan Ukraine akan menyumbang kepada proses membebaskan dunia daripada penindasan nuklear Barat yang berpaksikan perkauman dan keistimewaan. Rusia bukan satu-satunya negara yang berpandangan sedemikian. China turut berkongsi pandangan yang sama. Begitu juga dengan negara-negara lain. Pertemuan antara Sergei Lavrov dan Menteri Luar China iaitu Wang Yi pada 30 Mac lalu telah menjadi asas kepada agenda dan bahasa global baharu yang sedang diperkatakan ketika ini. Kenyataan yang telah dibuat oleh dua diplomat tertinggi ini lebih membicarakan perihal untuk mencabar hegemoni Amerika Syarikat dan Barat daripada memperkatakan tentang perang yang berlaku di Ukraine ketika ini. Adakah penjajahan semula dunia baru ini mungkin berlaku? Jika benar, bagaimana ia akan berlaku? Persoalan ini masih belum terjawab buat masa ini. Walau bagaimanapun, apa yang kita tahu ialah usaha Rusia untuk melakukan transformasi global ini menjangkau konflik Ukraine. Struktur baharu hanya akan mula terbentuk saja mata wang negara-negara seperti Rusia dan negara-negara lain, terutamanya Rusia, menggantikan dolar Amerika Syarikat. Sistem pemindahan wang alternatif seperti CIPS telah diperkuatkuasakan, laluan perdagangan baharu dibuka dan akhirnya cara pentadbiran dunia yang baru yang ditadbir oleh Rusia bakal menggantikan Amerika Syarikat. Hanya selepas itu, superstructure
baharu akan menyusul, termasuk wacana politik baru, naratif sejarah, bahasa harian, budaya seni dan termasuk juga sipol. Itu sahaja daripada saya selaku wakil Rusia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada wakil dari delegasi Rusia. Seterusnya kita beralih kepada wakil dari delegasi Amerika Syarikat. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Order baru dunia ini adalah satu konsep yang wujud disebabkan oleh proses modernisasi atau pengaruh modernisme yang berlaku di Eropah Barat. Saya sebagai delegasi Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Order baru dunia bukanlah suatu sistem yang dijalankan semata-mata oleh Amerika Syarikat untuk menguasai dunia, tapi ia dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dunia. Saya juga berpendapat bahawa order baru dunia ini dilaksanakan bagi mendapatkan persetujuan atau rundingan daripada seluruh negara tentang isu semasa, termasuklah politik, kewangan dan kemajuan negara masing-masing. Hal ini dapat mengelakkan peperangan dan persalahfahaman antara negara. Akhir sekali, order baru ini sewajarnya diketuai atau dilaksanakan oleh Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat adalah salah satu kuasa besar dan tersenarai di antara negara-negara yang maju. Ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat ini dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Secara ringkasnya, saya tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut kerana saya percaya bahawa dunia perlukan satu pemimpin dan satu sistem yang universal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia, dan saya percaya bahawa Amerika Syarikat adalah salah satu negara yang layak untuk membuat dan melaksanakan order baru dunia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada wakil dari delegasi Amerika Syarikat. Seterusnya kita beralih kepada wakil dari delegasi China. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya sebagai delegasi China bersetuju bahawa order baru dunia merupakan jajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Semasa pentadbiran Trump, hubungan Amerika Syarikat dan China merosot akibat perang perdagangan. Peperangan perdagangan iaitu trade war di antara dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan China telah hangat diperkatakan semenjak 2017 apabila Donald Trump memulakan satu penyiasatan ke atas polisi dagangan China, terutamanya berkaitan harta intelek. Selain itu, Trump juga turut tidak berpuas hati dengan kebanjiran barangan import China ke US yang mengakibatkan berlakunya kelebihan import sebanyak 375 bilion USD pada tahun 2017 berbanding barangan ekspor Amerika Syarikat ke China. Trump mula menyuarakan hasratnya untuk melihat kembali hubungan dagangan antara Amerika Syarikat dan China semenjak kempennya untuk memenangi pilihan raya presiden yang lepas. Ia merupakan sebahagian daripada agenda Trump untuk kembali memperkasarkan Amerika Syarikat dalam dunia dagangan dengan motonya Making America Great Again. Trump bukan sahaja melihat China sebagai ancaman kepada ekonomi. Amerika Syarikat malahan juga dan negara-negara lain mengekspor barangan yang tinggi seperti Kanada yang mengekspor besi turut termasuk dalam agenda ini atas alasan proteksionisme, iaitu melindungi ekonomi negara dengan meningkatkan penggunaan sumber tempatan berbanding sumber luar untuk menjana ekonomi. Trump mengatakan ini langkah yang perlu, malahan turut berpendapat trade war yang ingin dilancarkannya merupakan sesuatu yang mudah untuk dimenangi. Perkara ini sudah jelas membuktikan bahawa Amerika Syarikat sedang melancarkan strateginya untuk menguasai ekonomi China.
Seterusnya, keadaan bertambah buruk apabila Amerika Syarikat secara terbuka mengkritik China dalam isu demokrasi di Hong Kong dan hak asasi manusia di Xinjiang. Amerika Syarikat menangguk air yang keruh dengan mengambil kesempatan untuk mengkritik China yang berada dalam kesusahan. Amerika Syarikat di bawah Trump menganggap China sebagai pesaing strategik. Sebagai kesimpulan, Order Baru Dunia merupakan jajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada wakil delegasi China. Kita beralih pula kepada wakil delegasi yang terakhir iaitu dari delegasi Malaysia. Salam sejahtera dan terima kasih kepada pengatur acara majlis. Nama saya Sherwin. Saya di sini berpendapat untuk mencalonkan delegasi Malaysia dalam Order Baru Dunia oleh Amerika Syarikat. Ianya amat berkait rapat dengan peristiwa yang menimpa umat Islam kita di Gaza sekarang ini. Kerjasama menghadapi Islam kedua-dua buah kuasa besar sedang mencuba memikirkan mengenai hubungan antara mereka serta bagaimana anda menangani gerakan Islam. Nixon, bekas Presiden Amerika Syarikat, pernah berkata Soviet Union dan Amerika Syarikat seharusnya bekerjasama dalam menangani permasalahan gerakan Islam ini di kawasan pengaruh masing-masing. Ini salah satu perkara utama yang mempercepatkan kepada perpecahan negara Blok Timur. Amerika sebagai kuasa tunggal, Amerika Syarikat sentiasa menekankan kepada sistem unipolar ini, di mana Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar ingin menguasai seluruh dunia sendiri, termasuklah apa yang dikenali sebagai second level countries atau negara tahap kedua. Negara tahap kedua ialah negara yang kuat tetapi tidaklah sekuat negara yang di atas. Kumpulan ini dikatakan sebagai rakan negara pertama. Negara tahap ketiga ialah negara dunia ketiga, iaitu negara-negara untuk digunakan dan dikuasai oleh kedua-dua tahap sistem di atas. Inilah yang dikatakan the New World Order atau Order Baru Dunia. Bentuk perjuangan kini dan mendatang. Apakah sifat-sifat bentuk perjuangan yang terbaru kini? Bagaimanakah perjuangan di antara negara-negara ini dijalankan? Terdapat dua kualiti yang perlu kita perhatikan. Pertama, perjuangan di tahun-tahun yang mendatang ini adalah berasaskan kepada agama. Agama akan memainkan peranan penting di dalam dunia. Pembahagian kini bukanlah antara timur dan barat, tetapi antara agama dan tidak beragama, antara Islam dan Yahudi serta Kristian. Yahudi dan Kristian melawan seluruh dunia, khususnya negara-negara Islam. Seseorang mungkin akan menyatakan bahawa negara-negara barat adalah negara sekular. Kenapa agama pula memainkan peranan penting? Agama sebagai faktor asas perjuangan, sebenarnya agamalah yang memainkan peranan penting walaupun negara-negara barat adalah sekular. Oleh itu saya berpendapat bahawa Order Baru Dunia oleh Amerika Syarikat memberi kesan yang buruk kepada Malaysia dari segi agama. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih wakil dari delegasi Malaysia. Hadirin yang dihormati, juri telah memilih delegasi dari wakil delegasi Rusia untuk membuat penggulungan. Berdengar ke? Okay. Delegasi saya mewakili delegasi Rusia berpendapat bahawa tidak setuju dengan tajuk mengenai dunia baharu merupakan peluang kepada Amerika Syarikat sebagai penjajah baru. Kerana apa yang boleh saya lihat, Rusia
kini yang berada di ambang peperangan dengan Ukraine kini mendapat sokongan banyak daripada negara-negara di serata dunia termasuk negara komunis seperti China. Pada Jumaat lalu iaitu pada tahun lepas 13 Mac berhubung dengan penerimaan anggotaan baharu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara. Sokongan itu disampaikan Beijing melalui presidennya iaitu Xi Jinping ketika bertemu dengan rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin yang merupakan Presiden Rusia sebelum upacara pembukaan Sukan Olimpik musim sejuk 2022 di ibu kota China. Ini apa yang boleh disimpulkan ialah kini sudah tamat era Amerika Syarikat sebagai penjajah baru di dunia ini maupun pada masa akan datang, terutamanya pada era dunia baharu. Sebab itu saya bersependapat bahawa tidak bersetuju dengan tajuk ini iaitu Amerika Syarikat sebagai penjajah baharu dunia baru. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih wakil dari delegasi Rusia. Seterusnya, juri telah memilih wakil dari delegasi China untuk membuat penggulungan. Saya sebagai delegasi China bersetuju Order Baru Dunia merupakan penjajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Hal ini demikian kerana perang propaganda antara Amerika Syarikat dan China kini semakin meningkat. Mereka menggunakan saluran sebagai pelbagai media daripada internet sampailah ke buku untuk mengemukakan hujah. Maka dari pihak barat dapat dilihat tajuk-tajuk menceritakan keburukan Parti Komunis China dan Republik Rakyat China. Ada yang melihat bahaya China dari sudut ideologi komunis dan sudut perkauman, iaitu satu bentuk fobia China atau sinofobia. Konklusinya, saya bersetuju bahawa Order Baru Dunia merupakan jajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih wakil daripada delegasi China. Seterusnya, simposium akan berehat 2 minit bagi persediaan penggulungan.
Baiklah, bagi sesi undian kali ini, simposium akan diteruskan dengan sesi undian solusi yang telah dibahaskan. Wakil dibenarkan mengundi sekali sahaja. Sesi undian dibuka sekarang. Delegasi yang memilih bersetuju, sila angkat tangan. Baiklah, delegasi yang memilih tidak bersetuju, sila angkat tangan. Beralih kepada keputusan, hadirin yang dihormati, berdasarkan undian sebentar tadi, sebanyak 1 delegasi telah memilih bersetuju dan sebanyak 3 delegasi telah memilih tidak bersetuju. Oleh itu, simposium pada kali ini tidak bersetuju dengan order baharu dunia merupakan penjajahan baru Amerika Syarikat untuk menguasai dunia. Hadirin yang dihormati, dengan keputusan solusi itu tadi, maka berakhirlah simposium kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada simposium yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada para delegasi yang telah hadir dan bersama-sama memperhalusi usul pada hari ini. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, Dewan ini mengisytiharkan simposium ditangguhkan sehingga sebuah simposium baru diumumkan. Sekian, terima kasih.